Okey, semua dengan saya kita mulakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, good morning, good morning pula. Good evening lah guys, to you guys. Okey, boleh dengar ke? Anyone? Boleh Alright. Yes, sir. Okay, good. Okay. Okay sorry lah hari ni lewat sikit for the delay. And then yes so according to our coordinator Dr. Man, he said that there's a little bit of change lah ada perubahan sikit so that start hari ni ataupun dan seterusnya lah kita hari Isnin bukan lagi hari Rabu lah, right? Okay. Baik. Kita mulakan dengan kita semak dulu lesson plan kita. Baik. So lesson plan. Today is 1st April. Kita dah pun berada di kat sini pun dia akan berubah lah tapi itulah awak pandai-pandai lah, ingat lah Okay, so hari ni 1 bulan 4, kita akan masuk chapter nombor 2 lah, right? Baik. Okay, so siapa yang ada akses untuk masuk ke kita punya MyLab kan right? So please login and then buka buku teks chapter number 2 Global, Ethical and Sustainable Marketing. Okay. By the way, lupa sebelum tu. Okay. Sekejap Okay, setakat ni dalam rekod saya lah dah ada 14 orang yang dah pun masuk, so alhamdulillah lah, right? Jadi macam biasa yang belum tu saya minta lah kalau boleh tu lagi cepat lagi bagus Jangan apa tu, dah lewat sangat kan nanti susah nanti. Okay, baik. Untuk chapter number 1, hari tu kita dah habiskan theoretical punya parts, right? And then saya adalah bagi sedikit macam latihan tentu kan right? So alhamdulillah lah ada juga yang buat walaupun tak semua ni. Okay. So saya boleh tengok kat sini lah jawapan yang dibagi tu. And then boleh tengok juga siapa yang score, siapa tak score semualah Okay, by the way benda-benda macam ni nanti saya akan print save download lah saya akan upload dekat Microsoft Teams so that awak boleh gunakan sebagai rujukan, boleh study balik Okay. Yes, very good. Okay, so let's start with chapter number 2. Baik. Okay, in chapter number 1 we have discussed or we have introduced you guys to the definitions of marketing, and then apa kepentingan marketing, proses dia macam mana kan dan juga macam era-era lah yang terdapat dalam marketing minggu lepas kita buat benda tu. So now kita nak tengok dengan lebih detail tentang global, ethical and sustainable marketing. Baik, talking about global global ni means ialah pemasaran yang bersifat menyeluruh lah, maksudnya the world without boundaries Kebanyakan company nowadays dia orang dah mula masuk global lah, right? Even di Malaysia pun banyak yang dah keluar ataupun dia mengeksport barang dia di luar Malaysia. Maksudnya target market kan dia punya golongan sasar semua tu dia bukan lagi bersifat global. Local lah dia bersifat global. So adakah company ni ataupun business ataupun pemasaran ni dia kena go for global ataupun dia boleh maintain dekat local sahajalah, right? And then kita tengok in terms of ethical sikit, right? Ethical ni kita nak tengok tentang apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perniagaan dari aspek internal dan juga external, luaran dalaman lah, right? Dan juga tentang perkembangan ataupun growing popularity of sustainable
marketing. Sustainable ni dalam chapter 1 pun saya dah explain lah, dekat-dekat era yang triple bottom tu, kalau awak masih ingat lah, right? Yang mana pemasaran ni dia ke arah macam mengetengahkan isu-isu yang berkaitan dengan global, berkaitan dengan community kan, kemasyarakatan ataupun alam sekitar, environmental. Baik. Okay, so scroll. Okay, by the way kan, untuk chapter untuk subtopik 2.1 dan 2.2 ni, lepas saya buat semakan, saya boleh katakan yang bukanlah tak penting langsung lah, but untuk test ni kita tak fokus sangat pun sebenarnya. So that saya takkan macam tekankan sangat lama kat sini lah, right? Saya akan fokus yang starting from 2.3 tu, yang which is test kita masuk lah, right? Okay, 2.1 dia kata take a bow, marketing on the global stage. Baik. Ya, kita baca sikit. Firms doing business in this global economy face uncertainty, dia kata, in the future of the global marketplace. Right. So for many years, dia kata, consumer and world leader have argued that the development of free trade, perdagangan ni lah bebas ni, dan juga single global marketplace will benefit us all because it allow people who live in developing countries to enjoy the same economic benefit as citizen of more developed country. Okay. Alright, kita ambil contoh company-company yang global lah, macam Samsung ke, tak kisahlah, right? Okay. So dia orang ni global, kita pun tahu. Maksudnya kita di Malaysia ni pun boleh beli produk-produk daripada Samsung mana? Korea ke kan? Korea ke China lah? Korea. Baik. Alright. Tapi dalam masa yang sama, company setempat mereka lah, Samsung tu, dia kena fikir juga sama adakah apa yang dilakukan oleh Samsung tu benefit orang dalam negara dia, tapi dalam masa yang sama benefit juga untuk orang di luar negara dia. In terms of economy ke, development ke, dan juga benefit produk yang dia tawarkan. Okay, itu asas lah kepada global punya business. Right? Okay, ada tak benda lain yang dia kena titik beratkan dalam bila dia nak menjadi company global? Okay. So, yang pertama dia kata greenhouse effect. Right? Kenapa saya tak boleh ni? Tak boleh. Sekejap. Okay. Baik. Greenhouse effect ni maksudnya dia pandang perniagaan itu apa yang dia tawarkan lah kepada market ni, dia juga kena ambil kira tentang atmosfer lah ataupun alam sekitar. Right? Maksudnya dia mementingkan tentang macam green marketing. Pernah dengar tak green marketing? Maksudnya hijau punya pemasaran yang ke arah kehijauan. Bukanlah company itu warna hijau, tapi maksudnya dia mengutamakan atau menitik beratkan tentang kepentingan. Right? Contohnya macam dia kata macam addition of carbon dioxide lah, apa semua kan, right? Okay. So company-company yang terlibat ni contohnya macam company ataupun kilang-kilang kereta contohnya dia kata, right? Yang mana membawa kita kata macam kesan lah terhadap masyarakat. Right? Ataupun climate change, dia kata the second point ni climate change, significant change in measure of climate including temperature, suhu yang meningkatkan precipitation ataupun wind effect kan ataupun inilah benda-benda berkaitan dengan climate. Climate ni apa? Macam iklim lah, right? Ataupun yang lebih sensitifnya yang berkaitan dengan sensitivity keagamaan. Kan So zaman sekarang ni dengan wujudnya social media apa semua ni, consumer ni dia lebih alert tentang benda-benda yang mungkin menyentuh sensitivity inilah benda-benda yang macam menentuh sensitivity keagamaan tu lah ataupun point dekat sini dia panggil dia Arab Spring tau. Right? Ni point macam ni. Okay, so antara effect of global marketing lah, right? Okay. And then world trade,
perdagangan antarabangsa ataupun perdagangan bersifat melangkaui boundaries lah kita katakan. So world trade refer to the flow of good and service among different country. Kita tengok di Malaysia kan. Di Malaysia ni kita boleh katakan hampir sebahagian besar produk dan sebagainya ni kita tak ada tau. Jadi kita terpaksa import from negara luar. Right? Apa contoh barang yang kita import masuk Malaysia? Maksudnya Malaysia tak ada, kita import. Kalau bahan makanan apa? Anyone? Takkan tak tahu? Strawberries. Wang. Strawberry. Strawberry kita memang import mungkin part of it kita import lah, but ada yang from Cameron sikit banyak kan, right? Tapi yang paling signifikan bawang. Bawang memang kita tak ada, kita memang import. Right? Sebab tu baru-baru ni ramailah peniaga mengeluh sebab terpaksa naikkan harga makanan because kenaikan harga bawang yang sangat tinggi. Right? So nak buat macam mana? Memang kita tak ada. Kita mostly import from India lah, and then kerajaan India memang naikkan right? Okay. So yes, itu memang benda yang biasalah berlaku dalam perdagangan antarabangsa lah, right? Okay. By the way, maksud dia the flow of goods and services among different country, the value of all the export and import to the world's nation. Dan Malaysia pun ada juga barang ataupun produk-produk yang yang kita import ke negara luar. Right? Apa benda tu? Beras contohnya. Right? Beras ni dia ada yang kita eksport lah dan ada juga yang kita import. Kan? And then minyak, yes. Minyak pun antara produk yang kita eksport lah ataupun kita keluarkan dan kita jual pada negara luar contohnya. Okay. So aktiviti import dan ekspor ni kan memang orang kata macam it heavily depends on few factors lah, antaranya faktor ekonomi kan faktor kestabilan contohnya. Kan. Ada tak produk-produk yang negara maksudnya macam dia tak masuk kat dalam negara sesuatu negara? Ada. Right? Kalau kita tengok macam McDonald's, Starbucks kan, benda macam tu dekat negara contohnya macam Korea Utara atau Iran, tak ada. Why? Yang tu kita tengok pula dari aspek kestabilan politik. Kan macam Iran contohnya, Iran ni dia memang menyekat langsung terus, totally tak ambil produk-produk ke apa ke yang berasaskan daripada negara mak saleh ni lah US apa semua ni. Right? Tu adalah tu dia punya perbincangan yang lebih detail lah, tapi kita faham macam tu kan right? Dan kita pun ada juga ekspor kepada negara yang kita tak ekspor. Contohnya Israel. Israel memang perdagangan memang kita sekat terus lah, right? So tu antara contoh-contoh dia. Baik. Okay right. Should we go global? Adakah patut company ni menjadi global? By the way, company global ni apa? Maksudnya company yang dia dah mula melakukan trading di luar negara lah, di luar pada macam di Malaysia ni. So luar pada Malaysia apa? Thailand, Indonesia. Yes, kita dah panggil company global, right? Ataupun perniagaan ataupun perdagangan global lah, right? Baik. So persoalan dia, should we go global? Patut tak kita pergi global? Dia kata step 1, figure 2.1 show that when firm consider going global, their decision include 4 step. Okay, nak menjawab sama ada company kita ni dah patut ke berkembang ke arah global, company tu kena jawab 4 soalan ataupun 4 step ni dulu. Step number 1, dia kata go or no go. Is it in our best interest to focus exclusively on our home market, or should we cast out net elsewhere as well? Soalan pertama, dalam negara aku ni macam tak cukup je produk kan. So kalau dalam negara sendiri pun tak cukup, kenapa saya nak kena fokus kepada negara luar? Itu contoh dia. Right? Is it in our best interest to focus exclusively on our home market, or